Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Semang-Semang Maths. So untuk hari ni kita akan bincangkan trial at maths daripada Pahang. So tanpa membuang masa, jom kita start. Okey, soalan 1. Pemboleh ubah U dan V dihubungkan dengan persamaan yang ni, di mana M ialah pemalar. So untuk soalan A, apabila graf V melawan U tambah 1 kuasa 2 diplot, satu garis lurus melalui titik 0, 10 diperolehi. Cari nilai M. So dia cakap yang ni adalah graf V melawan U tambah 1 kuasa 2. So ini adalah graf paksi Y melawan paksi X diplot. Okay. So yang ni adalah garis lurus. Kita boleh buat persamaan linear iaitu Y equal to MX tambah C. Dan kita boleh buat gambaran bentuk linear. Okay. So Y kat sini adalah V. Okay. X kat sini adalah U tambah 1 kuasa 2 tambah C tambah pintasan Y. So persamaan diberi, kita boleh salin balik. 6V 3U tambah 1 kuasa 2 tolak 5M. So sekarang ni kita nak jadikan yang ni kepada yang ni. So yang ni 6V. Kita nak jadikan kepada V, kita perlu bahagikan dengan 6 untuk hilangkan 6. So yang ni hilangkan 6 bahagi dengan 6. So bila yang ni bahagi 6, yang lain pun perlu bahagikan dengan 6. Bahagi 6 bahagi 6. So dapatlah V equal to 3 bahagi 6 dapat 1 per 2 U tambah 1 kuasa 2 tolak 5 M per 6. Okay. So soalan dia cakap titik 0, 10 diperolehi. So kalau kita nak lukis titik 0, 10 adalah dekat sini. So yang ni adalah pintasan Y. Okay. So pintasan Y adalah negatif 5M per 6. So bila kita nak keluarkan negatif 5M per 6 ni adalah sama dengan pintasan Y, iaitu 10. So kita boleh tekan kalkulator. Negatif 5M. M boleh gantikan dengan X per 6 equal to 10. Okay. Kalau kalkulator lama boleh tekan shift soft. Kalau kalkulator baru boleh tekan shift soft equal. Okay. So yang ni shift soft equal. Kita akan dapat M adalah negatif 12. Okay. So untuk soalan B pun sama juga. Dia cakap cari kecerunan dan pintasan Y bagi garis lurus graf V tolak U melawan U kuasa 2. So yang ni pun sama, graf paksi Y melawan paksi X. So yang ni pun garis lurus. Kita boleh buat Y equal to MX tambah C dulu. Dan kita perlu buat gambaran linear. So Y kat sini adalah V tolak U. Okay. X kat sini adalah U kuasa 2. Okay. So persamaan kita boleh ambil tadi persamaan yang ni. So salin je balik. V equal to 1 per 2 U tambah 1 kuasa 2 tolak 5M per 6 ni boleh gantikan dengan 10 terus. Sebab yang ni adalah pintasan Y. Okay. So tambah 10. So sekarang ni kita nak jadikan yang ni kepada yang ni. Apa yang kita perlu buat? V nak jadikan kepada V tolak U, kita perlu tambahkan tolak U. Okay. So bila dekat kiri ni kita nak tolakkan dengan U, yang kanan pun kita perlu tolakkan dengan U. So yang ni salin je balik. So tolakkan dengan U juga. Okay. Lepas tu kita perlu kembangkan. Okay. 1 per 2. So ini kembangkan akan dapat U kuasa 2 tambah 2U tambah 1. Okay. Dan kita perlu darabkan yang ni, yang ni, yang ni. So dapat V tolak U 1 per 2 U kuasa 2. 1 per 2 darab 2U dapat U. 1 per 2 darab 1 dapat 1 per 2 tambah 10 tolak U. Dan sambung sebelah. V tolak U 1 per 2 U kuasa 2. So yang ni U tolak U akan jadi kosong. Okay. So untuk yang ni pula 1 per 2 tambah 10. Boleh tekan kalkulator. 1 per 2 tambah 10. So kita akan dapat tambah 21 per 2. Dan kita perlu bandingkan dengan persamaan linear. Okay. So yang ni adalah V tolak U. Kita dah dapat V tolak U. So yang ni U kuasa 2. Yang ni pun kita dah dapat U kuasa 2. Okay. So kita punya kecerunan dekat sini adalah 1 per 2. Alright, kita bandingkan je. Okay. Dan pintasan Y kita kat sini adalah 21 per 2. Okay. Pintasan Y 21 per 2. Okay, siap.
Okey, soalan nombor 2. So, kita buat soalan A dulu. Yang ni adalah soalan log. So, untuk soalan log, yang ada log semua kita letakkan belah kiri. Yang tak ada log kita letakkan belah kanan. Okey. So, yang ni log 2x. Okey. So, log 2x tambah 5 pindah kiri akan jadi negatif. Negatif log 2x tambah 5. Okey. So, yang tak ada log kita letakkan belah kanan. Akan jadi negatif 1. So, kat sini asas dah sama. So, kita boleh gabungkan terus log 2. Tolak akan jadi bahagi. So, x bahagi x tambah 5 equal to negatif 1. Sampai sini kita boleh ambil asas tendangkan jawapan. So, yang tiga belah kiri adalah x per x tambah 5. So, yang kanan tendang negatif 1. Negatif 1 akan naik ke atas. So, akan jadi 2 kuasa negatif 1. So, x per x tambah 5. 2 kuasa negatif 1, kita akan dapat 1 per 2. Okey. Dan kita boleh darabkan silang. 2 darab x dapat 2x. X tambah 5 darab 1 dapat x tambah 5. So, nak selesaikan kita boleh tekan kereta. 2x. Okey. Equal to x tambah 5. Okey. Kalau kereta lama boleh tekan shift soft, shift soft. Kalau kereta baru boleh tekan shift soft equal. Okey. Shift soft equal. So, kita dapat x adalah 5. Okey, untuk soalan B pula, kita nak ungkapkan log 5 6.4 ni. So, kita salin dulu. Log 5 6.4. Okey, so 6.4 tu kita boleh huraikan. So, dia akan jadi 64 bahagikan dengan 10. Okey, so sekarang ni kita ada nombor 5, 2 dengan 8. Betul tak? So, kita salin dulu. Kita ada nombor 2, 5 dan 8. So, 64 ni kita perlu huraikan kepada nombor-nombor ini. Okay. So, 64. So, cara nak huraikan kita bahagi dengan nombor besar dulu. Okay. So, 64 bahagikan dengan 8. Kita akan dapat 8. Okay. So, 64 bahagi 8 dapat 8. So, kita sambung lagi. Bahagikan dengan 8 lagi. Bahagi 8. So, dapat 1. 8 bahagi 8 dapat 1. So, dah dapat 1 ni kita boleh stop terus. Kita punya try. So, kita akan dapat 64 adalah 8 kuasa 2. Sebab 2 kali. Okay. So, kita sambung log 5, 8 kuasa 2. Okay. 10 ni pun kita perlu huraikan menjadi 2, 5 dan 8. So, sama juga. 10. Kita bahagikan dengan 8 dulu. Okay. Bahagikan dengan 8 dulu. So, dapat pecahan. Kalau dapat pecahan, kita tak nak. Okay. So, kita start dengan nombor 5 pula. So, 10 bahagikan dengan 5. Alright. Kita akan dapat 2. So, bila 2 ni nombor yang elok, kita ambil. Okay. 10 bahagi 5 dapat 2. Okay. Sambung lagi. Bahagikan dengan 5 lagi. 2 bahagi 5. Aha, dapat pecahan. So, tak nak. Okay. So, kita boleh start dengan nombor 2 pula. 2 bahagi 2. Kita akan dapat 1. So, 2 bahagi 2 dapat 1. So, dah dapat 1, kita boleh stop. Okay. So, kita dapat 10 adalah 5 darab 2. Okay. 2 darab 5. Dan kita perlu pecahkan. Okay. So, yang atas kita boleh letak tambah. Yang bawah kita boleh letak tolak. So, log 5, 8 kuasa 2. So, 2 dekat bawah kita letak tolak. Okay. Log 5, 2. 5 ni kat bawah juga boleh letak tolak juga. Log 5, 5. Dan kita boleh gantikan maklumat. Okay. Sebelum tu kuasa ni kita letakkan dekat depan dulu. So, 2 letakkan dekat depan. Log 58 adalah N. So, boleh gantikan 2N. Log 52 adalah M. Gantikan dengan M. Log 55 adalah 1. Okey, settle. Okey, soalan nombor 3. Soalan A. Cari jari tapak silinder tersebut supaya luas kad Manila yang diperlukan adalah minimum. So, dia cakap luas. So, saya labelkan sebagai A. Alright. Jari saya labelkan sebagai R. Okey. So, dia cakap luas adalah minimum. So, kita perlu buat dA over D something. So, something tu kita ambil maklumat sebelum adalah R. So, dia cakap luas adalah minimum. Kita buat dA over dR equal to 0. Okay. Sebelum tu kita perlu ungkapkan A
dalam sebutan R. Okey, ungkapkan A dalam sebutan R. Okey, so apa yang kita perlu buat? Kita perlu cari luas permukaan. So nak cari luas permukaan silinder, kita tebarkan dulu. Okey, untuk permukaan ni kita boleh kira pi R kuasa 2. Okey, disebabkan dia ada 2, kita darabkan dengan 2. Okey, so untuk yang ni pula, panjang yang ni adalah panjang lilitan bulatan, iaitu 2 pi R. Okey, panjang yang ni pula adalah tinggi untuk yang ni. Saya labelkan yang ni adalah L. So, L dekat sini. So, nak dapatkan luas ni 2 pi RL. So, untuk formula A adalah 2 pi R kuasa 2 tambahkan dengan tapak yang ni, iaitu 2 pi RL. Okey. So, kita nak A dalam sebutan R sahaja, betul tak? So, kita ada L. Macam mana kita nak hilangkan L tu? Kita perlu ungkapkan L. So, kita ada satu lagi maklumat. Dia cakap isi padu adalah 54 pi. So, untuk formula isi padu silinder adalah pi R kuasa 2L. Okay. So, dan kita gantikan V adalah 54 pi R kuasa 2L. So, pi dengan pi boleh potong. Yang kita nak adalah L sahaja, betul tak? So, L adalah 54 bahagi R kuasa 2. Okey, dan kita nak hilangkan L tu, kita masukkan dalam ni. Okey. So, kita masukkan 2 pi R kuasa 2 tambah 2 pi RL. 54 per R kuasa 2. Dan kita kembangkan 2 pi R kuasa 2. R dengan R kuasa 2 ni kita boleh potong. So, akan jadi R sahaja kat bawah. 2 darab 54 dapat 108 pi. Okay. So, kita nak dA over dR, betul tak? So, sebelum kita nak buat dA over dR tu, kita perlu letakkan R ni ke atas dulu. So, akan jadi R kuasa negatif 1. Dan baru buat differentiate dA over dR. Okay. So, untuk differentiate pi ni kita abaikan dulu. Kita buat macam biasa. Kuasa darabkan dengan depan akan dapat 4 pi. Kuasa tolak 1 dapat 1. So, tak tulis pun tak apa. Okay, untuk yang ni pula 108 pi R kuasa negatif 1 sama juga. Kuasa darabkan dengan depan akan dapat negatif 108. Alright, pi tulis saja. So, yang ni negatif 1, kuasa mesti tolakkan dengan 1. Negatif 1 tolak 1 dapat negatif 2. Okay, lepas tu R kuasa negatif 2 ni kita letakkan dekat bawah balik. Okay, jadilah R kuasa 2. Alright. Dan baru kita gantikan dA over dR equal to kosong. Ambil balik 4 pi R tolak 108 pi per R kuasa 2 sama dengan kosong. Okay. So, ini kita letakkan semua ke belah kanan. Akan dapat 108 pi per R kuasa 2. So, pi dengan pi boleh potong. Okay. R kuasa 2 pindah sebelah akan dapat 4R kuasa 3. Okay. 4 pindah sebelah akan jadi bahagi. 108 bahagi 4 dapat 27. So, nak dapat R yang ni punca kuasa 3. So, punca kuasa 3, 27. Kita akan dapat R adalah 3. Okay. So, soalan A settle. Kita buat soalan B pula. Hitung tinggi silinder. So, tinggi adalah L. L adalah 54 per R kuasa 2. Okay. So, 54. R tadi kita dapat 3. So, yang ni boleh tekan terus kalkulator. 54 bahagi dengan 3 kuasa 2. So, kita dapat L adalah 6. Okay, settle. Okay, soalan nombor 4. So, untuk soalan A ni, dia nak namakan fungsi komposit yang memetakan nombor 8 kepada 2. So, 8 kepada 2 melalui jalan yang ni dan sambung melalui jalan yang ni. Okay. So, G terbalik akan jadi G songsang. Sama juga H terbalik akan dapat H songsang. So, untuk namakan tu, kita letak dulu dia punya objek, iaitu 8. Dan kita baca daripada kanan. Okay. 8 melalui G songsang dan melalui H songsang. Okay. So, untuk namakan tu, kita salin je balik. H songsang, G songsang. 8 kita gantikan dengan X. Okay.
So kita buat untuk soalan B pula. Dia bagi kat sini fungsi G, fungsi H. Okay, dan kat sini dia bagi GHM. So apa yang kita perlu buat? Kita perlu cari GHX dulu. Alright. So huruf kat depan ni adalah G. Kita salin dulu fungsi G. Dekat bahagian X ni kita letak kurungan besar dulu. Okay, so G kurungan besar equal to 3 kurungan besar tolak 10. Alright. So yang ni adalah HX. Sambungkan. HX letak dalam kurungan. Yang ni pun kita letakkan dengan HX. Iaitu KX tambah 1/2. Alright. So ini boleh salin balik. GHX. Yang ni boleh darabkan masuk dalam. Akan dapat 3KX tambah 3/2 tolak 10. So dia cakap GHM adalah 2. So bila kita gantikan X tu dengan M, kita akan dapat jawapan kita adalah 2. Alright. Macam ni. Okay. Dan kat sini dia nak ungkapkan K dalam sebutan M. Okay, first sekali kita hilangkan dulu pecahan. Darabkan dulu dengan 2 semua ni. Alright. So yang ni darabkan hilang. Akan dapat atas saja. Okay. Yang ni darabkan akan dapat negatif 20. 2 darab 2 dapat 4. Okay. So yang ni kita letakkan 3 km dulu. Yang ni semua kita letakkan belah kanan. So akan jadi 4. Negatif akan dapat tambah 20. Okay. Positif akan dapat tolak 3. So kita akan dapat 21. Alright. So 3 pindahkan jadi bahagi. 21 bahagi 3 dapat 7. Yang kita nak adalah K. So M pindahkan jadi bahagi 7/M. Alright, dapat. Okey, soalan nombor 5. Sebiji bola telah disepak ke langit oleh seorang kanak-kanak. Ketinggian bola dari tanah H dalam meter selepas T saat diberi oleh persamaan. So persamaan ni kita perlu susun dulu, okey? So akan jadi H equal to negatif 2 T kuasa 2 tambah 8T tambah 5. So untuk soalan A dia nak ketinggian bola selepas 1 saat. So T kat sini adalah 1 saat. Dia nak ketinggian iaitu H. So untuk cari H, gantikan je T ni dengan 1. So negatif 2, 1 kuasa 2 tambah 8, 1 tambah 5. So masuk je dalam kereta negatif 2, 1 kuasa 2. Okay, tambah 8, 1 tambah 5. So kita akan dapat jawapan adalah 11. Alright. So untuk B pula, dia nak cari ketinggian maksimum yang boleh dicapai oleh bola tersebut. So yang ni adalah graf kuadratik, betul tak? So graf kuadratik bentuk dia macam ni. Dia nak ketinggian maksimum. So koordinat dekat sini adalah koordinat X, Y. Okay. Tapi kat sini X ni adalah T. So yang ni kita gantikan dengan T. Dan Y dekat sini adalah ketinggian. So kita gantikan dengan H. Alright. So dia nak H dekat sini. Sebelum nak cari H ni, kita perlu cari T dulu. So formula untuk T kat sini adalah negatif B/2A. Alright. So negatif B adalah 8. A adalah negatif 2. Alright. So ni tekan je kereta. Negatif 8/2 negatif 2. So kita dapat 2. Okay. Nak cari H pula, kita gantikan je 2 ni dalam persamaan. So masukkan je negatif 2. 2 kuasa 2 tambah 8, 2 tambah 5. So yang ni tekan je kereta. Negatif 2. 2 kuasa 2 tambah 8, 2 tambah 5. So kita akan dapat ketinggian adalah 13. Alright. So untuk soalan C pula. Bilakah bola tersebut mencapai ketinggian maksimum itu? So bilakah? Pada masa T 2 saat. So ini boleh tulis terus jawapan T 2 saat. Okay. Right. So untuk soalan D dia cakap berapa lamakah bola tersebut berada pada ketinggian melebihi 11 meter. So dia nak ketinggian melebihi 11 meter. Kita boleh salin balik. H adalah yang ni. Salin balik. Negatif 2 T kuasa 2 tambah 8T tambah 5 lebih besar daripada 11. So ubah semua ke belah kiri, akan dapat negatif 2T kuasa 2 tambah 8T. 5 tolak 11 boleh tekan kereta. Kita akan dapat negatif 6. Alright. Dan kita nampak yang ni negatif, betul tak? So tukar kepada positif dulu.
Alright, negatif jadi positif, positif jadi negatif, negatif jadi positif. Simbol pun perlu ubah. So kita nampak kita boleh bahagikan dengan 2. Okay, so 2 bahagi 2, 1. 8 bahagi 2, 4. 6 bahagi 2, 3. Okay, sampai sini kita perlu faktorkan. So ini boleh tekan kalkulator. A adalah 1. B adalah negatif 4. C adalah 3. So kita dapat nilai T adalah 3 dan 1. Alright. Lepas tu kita perlu faktorkan. T tolak 3. T tolak 1. Lebih kecil daripada 0. Okay. So kalau kuadratik, untuk ketaksamaan ni kita perlu ikut table. So untuk nak ikut table tu, kita perlu pastikan perkali X kuasa 2 ataupun T kuasa 2 ni adalah positif. So yang ni dah positif, so kita boleh ikut table ni. Right? So kalau kecil daripada 0, kita perlu tulis macam ni. Alright? Kalau besar daripada 0, kita perlu tulis macam ni. Alright? So untuk belah kiri ni kita letak jawapan yang lebih kecil. Untuk belah kanan kita letak jawapan yang lebih besar. Sama juga, yang ni lebih kecil, yang ni lebih besar. Okay? So yang ni lebih kecil daripada 0, kita ambil yang ni. Okay? So kita letaklah X, yang ni, yang ni. Yang ni kita letak jawapan lebih kecil, iaitu 1 atau 3. 1 kan lebih kecil. Okay? Lebih besar adalah 3. Alright. So ini kita boleh padam. Sebab yang ni hanya rujukan. So dia cakap dia nak cari berapa lamakah bola tersebut berada pada ketinggian yang ni. Daripada masa 1 hingga 3, tempoh dia adalah 2 saat. Betul tak? So dia berada 2 saat lama dia. Alright, settle. Okey, soalan nombor 6. Soalan A dia nak cari julat nilai X. First kali kita nampak yang ni ada pecahan. Darabkan dengan pecahan dulu untuk hilangkan pecahan. Darabkan 4. Okey, so akan jadi 4X kuasa 2 tambah 4X. Alright. 4 dengan 4 boleh potong. Tinggal 3 je. So kita pindahkan semua ke belah kiri. Alright. Dan kita nampak yang ni kuadratik. So kita boleh faktorkan gunakan kalkulator. Nilai A 4. Nilai B 4. Nilai C negatif 3. So kita dapat X kita adalah 1/2. Dan X kita adalah negatif 3/2. Lepas tu baru kita faktor. Okey. Akan dapat 2X tolak 1. 2X tambah 3. Alright. So untuk ketaksamaan kita perlu ikut table. Okey. Nak ikut table ni kita perlu pastikan perkali X kuasa 2 tu mesti positif. So yang ni dah positif. So kita dah boleh ikut table. Okey. So kalau kecil daripada 0, kita boleh guna macam ni. Alright. Kalau besar daripada 0, kita boleh guna macam ni. Okay. So untuk belah kiri kita ambil jawapan lebih kecil. Untuk belah kanan kita ambil jawapan lebih besar. Sama juga. Yang ni kita letak jawapan yang lebih kecil. Yang ni kita letak jawapan yang lebih besar. Alright. So yang ni kita nampak lebih besar. Kita ikut yang ni. Okay. So ambil yang ni. Yang ni. So yang ni kita ambil jawapan lebih kecil. Iaitu negatif 3/2. Alright. Yang ni kita ambil jawapan yang besar, iaitu 1/2. Okey, disebabkan yang ni ada kaki, kita letak kaki sini, kaki sini. Okey. So kita buat soalan B pula. Kita nak bentukkan persamaan kuadratik. So punca yang diberi adalah A dan 1/A kuasa 2. Okey. So untuk cari persamaan kuadratik, kita perlu cari hasil tambah punca dulu. So kita ambil punca tambah dengan puncak. Okey. So nak samakan penyebut, darabkan dengan A kuasa 2. Atas pun darab dengan A kuasa 2. So bawah dah sama penyebut, boleh letak A kuasa 2 terus. Atas kita ambil A kuasa 3 tambah 1. Dan kita buat hasil darab punca pula. Okey. So saya darab punca darab dengan punca. A darab dengan 1/A kuasa 2. Kita akan dapat 1/A. Okey. So untuk bentukkan persamaan kuadratik, kita perlu guna X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambah hasil darab punca equal to 0. Okey.
So hasil tambah punca kat sini, kita ambil balik jawapan ni. A kuasa 3 tambah 1 per A kuasa 2 X. Okay. So untuk HDP pula adalah 1 per A. Okay. So kita nampak yang ni ada pecahan. So dia tak cantik. So kita perlu darabkan dengan pecahan yang kuasa terbesar, iaitu A kuasa 2. Okay. So darabkan semua ni dengan A kuasa 2. So akan dapat A kuasa 2, X kuasa 2. Yang ni dengan yang ni boleh potong, akan tinggal atas saja. Okey. A kuasa 3 tambah 1. Yang ni dengan yang ni boleh potong, tinggal A sahaja. Tambah A equal to 0. Alright. Okey, soalan nombor 7. So untuk soalan A, diberi Y equal to X kuasa 2 per X tolak 1. Tunjukkan bahawa dy dx equal to ni. So sekarang ni untuk soalan A, kita salin dulu Y equal to X kuasa 2 per X tolak 1. So kita nak cari dy dx. Okay. So dy dx equal to. So yang ni operasi bahagi. So kita perlu guna petua bahagi. Okay. So kita buat dulu macam ni. Kurungan, kurungan, tolak kurungan, kurungan, per dengan kurungan kuasa 2. Okay. Untuk bahagian bawah kita salin je X tolak 1. Yang ni pun sama, kita salin je X tolak 1. Untuk bahagian yang ni kita ambil yang selain X tolak 1, iaitu X kuasa 2. Okay. So untuk yang ni pula, yang ni kita dah buat dah, X tolak 1. Okay. So untuk yang ni kita perlu differentiatekan X kuasa 2. So kita dy dx kan X kuasa 2, kita akan dapat 2X kuasa 1. Okay. 2X kuasa 1. 1 tak tulis pun tak apa. Yang ni pula, kita dah tulis dah X kuasa 2. So apa yang kita perlu buat untuk bahagian ni, kita perlu dy dx kan X tolak 1. So dy dx kan X tolak 1, kita akan dapat 1. Okay. So sekarang ni jom kita permudahkan. Okay. So untuk bahagian atas kita kembangkan je, dapat 2X kuasa 2 tolak 2X tolak X kuasa 2 per dengan X tolak 1 kuasa 2. Okay. Dan kita permudahkan. 2X kuasa 2 tolak X kuasa 2 dapat X kuasa 2 tolak 2X per X tolak 1 kuasa 2. Okay. So sekarang ni kita nak samakan bahagian atas ni dengan yang ni. Apa yang kita perlu buat? Kita perlu faktorkan X. Okay. So faktorkanlah X. Kita dapat X tolak 2 dekat dalam X tolak 1 kuasa 2. Okay. So sekarang ni seterusnya cari nilai yang ni. Okay. Yang ni kita perlu ingat, kalau kita dy dx kan, kamerkan dy dx, kita akan dapat y balik. Okay. Maksudnya kalau kita integrate dy dx, iaitu yang ni, x per x tolak 2 per x tolak 1 kuasa 2, kita akan dapat y, iaitu x kuasa 2 per x tolak 1. Okay. Tapi sekarang ni kita ada nombor 4 kat depan. So apa yang kita perlu buat? Kita perlu darabkan kedua-dua belah. Darabkan dengan 4, darabkan dengan 4. Okay. So sekarang kita nampak dia punya limit adalah 0 hingga 2. 0 hingga 2. So yang ni pun kita perlu letakkan limit daripada 0 hingga 2. Okay. Dan kita gantikan dalam persamaan. 4. Masukkan 2 dulu. Per 2 tolak 1. Yang ni untuk 2. Kita buat untuk 0 pula. Okay. 4. 0 kuasa 2 per 0 tolak 1. Yang ni kita boleh tekan kalkulator terus. Okay. So 4. 2 kuasa 2 per dengan 2 tolak 1. So kita akan dapat kat sini 16. 16 tolak 0 dapat 16. Okay. So soalan B pula. Soalan B diberikan di kuasa 2 Y di X kuasa 2. So yang dia nak adalah find Y. Okay. Cari Y. So daripada 2 di kuasa 2y di x kuasa 2 nak jadi dy dx, kita perlu kamerkan, integrate. Okay. Daripada dy dx ke y pun kita perlu integrate. Okay. So nak dapat dy dx, kita perlu integratekan di kuasa 2y. Okay. So kita perlu integratekan yang ni, iaitu 12x tambah 5. Alright. So sekarang ni untuk integrate, kuasa perlu tambah 1. Dapatlah 1 tambah 1 kuasa 2 bahagi dengan kuasa 2. Okay. Kalau untuk nombor pula kita hanya tambah x.
Okay, dan perlu ingat kita ada tambah C dekat belakang. Okay, 12 bagi 2 kita boleh permudahkan jadi 6 terus. Okay, so untuk cari nilai C kita perlu gantikan nilai-nilai yang ada. So dy dx diberi adalah 1. Okay, x diberi adalah negatif 1. Okay, tambah 5, negatif 1, tambah C. So yang ni kita boleh tekan kalkulator terus. 1 equal to 6. Negatif 1 kuasa 2 tambah 5 negatif 1. Okay, tambah C. C tu kita gantikan dengan X. Okay, shift soft equal. So dapatlah kita punya C adalah kosong. Dan kita salin balik. Dy dx adalah 6x kuasa 2 tambah 5x tambah kosong. So tambah kosong tak tulis pun tak apa. So sekarang kita nak cari y, kita perlu kamerkan sekali lagi. So kita perlu kamerkan 6x kuasa 2 tambah 5x. Okay, so kita kamerkan, kita akan dapat kuasa tambah 1 dapat 3 bahagi dengan kuasa. Yang ni pun sama. Kuasa untuk x tambah 1 dapat 2 bahagi dengan kuasa. Lepas tu ada tambah C. Yang ni kita boleh permudahkan. 6 bahagi 3 dapat 2. Okay, dan untuk cari nilai C sama juga. Masukkan nilai yang ada. So y adalah negatif 2, x adalah negatif 1. Ok, so salin je 5 per 2. Negatif 1 kuasa 2 tambah C. So untuk cari C sama juga. Tekan je kalkulator. Negatif 2 equal to 2 negatif 1 kuasa 3 tambah 5 per 2 negatif 1 kuasa 2 tambah C tambah X. Ok, shift soft equal. So dapatlah kita punya C adalah negatif 5 per 2. Dan salin balik. Y equal 2x kuasa 3 tambah 5 per 2 x kuasa 2 tolak 5 per 2. Alright, settle. Ok, soalan 8. So untuk soalan A dia cakap Swing Ink ingin membeli beberapa botol cat minyak. So yang ni saya labelkan sebagai N. Ok, dengan warna yang berlainan untuk menyiapkan projek belikan seminyak. Jika Swing Ink ingin mendapat 36 warna baru dengan mencampurkan dua warna yang dibeli, cari bilangan botol cat minyak yang perlu dibeli. Okay, so sekarang dia ada N botol cat minyak. Okay, so dia nak campurkan dua warna. Maksudnya dia nak pilih dua warna. Okay, untuk membentuk 36 warna baru. Okay, so sekarang ni kita boleh guna formula NCR. Okay, so N factorial per dengan R factorial iaitu 2 factorial per dengan N tolak R iaitu N tolak 2 factorial equal to 36. Okay, so sekarang ni kalau kita ada factorial, kita boleh guna cara yang ni. So contohlah kalau kita ada 5 factorial, so 5 factorial adalah 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Okay, 5 factorial juga boleh ditulis sebagai 5 darab 4 darab 3 darab 2 factorial. Okay, dan dia juga boleh tulis sebagai 5 darab 4 darab 3 factorial. Okay, sebab 2 factorial adalah 2 darab 1. Sama juga dengan 3 factorial adalah 3 darab 2 darab 1. So sekarang ni kita perlu tolakkan N ni sampai dapat N tolak 2 factorial untuk kita potong. Okay, so dia akan dapat N, okay, darabkan dengan tolak 1. Okey, tak dapat lagi N tolak 2. Okey, darab lagi dengan N tolak 2. Okey, so dah sama. So kita letak factorial. Okey, so 2 factorial adalah 2 factorial. Kita dapat 2. Okey, so ini salin je balik. N tolak 2 factorial equal to 36. So kita nampak yang ni dengan yang ni kita boleh potong sebab sama. Okey, so 2 pindahkan ke belah kanan, kita akan dapat 72. Okay, yang ni kita perlu kembangkan. Dapat N kuasa 2 tolak N. Dan kita susun semua ke belah kiri. N kuasa 2 tolak N tolak 72 equal to 0. Dan kita perlu buat persamaan kuadratik. So nilai A adalah 1, nilai B negatif 1, nilai C adalah negatif 72. So kita dapat nilai N kita adalah 9. Dan kat sini N adalah negatif 8.
Lepas tu kita faktorkan n tolak 9, n tambah 8. Okay, so kalau n negatif, dia tak okey. Okay, so kita perlu reject. So jawapan kita n adalah 9. Okey, untuk soalan B pula. Sofia telah menerima 8 biji magnet yang berwarna-warni pada rakannya. Dia ingin bentuk seutas rantai dengan magnet-magnet ini. So untuk soalan 1, bilangan rantai yang berlainan yang dapat dibentuk dengan menggunakan kesemua magnet. So kita ada 8 biji magnet. So yang ni adalah kes untuk magnet. So magnet dia punya susunan adalah sama dengan seutas gelang. So yang ni kita boleh tengok informasi ni dalam buku teks. Kalau seutas gelang, formula dia adalah n tolak 1 faktorial per 2. So n kita adalah 8. 8 tolak 1 adalah 7 faktorial. Okey, per 2. So yang ni boleh tekan terus kalkulator. 7 faktorial per dengan 2. So kita dapat 2520. Okey, so untuk yang ni pula, untuk nombor 2, kita nak bilangan rantai yang berlainan dapat dibentuk dengan menggunakan sekurang-kurangnya 6/8. So sekurang-kurangnya 6 tu adalah 6 dan ke atas. So 6, 7 dan 8 magnet. So kita perlu tambahkan ke semua ni. So untuk 6 kita perlu pilih 6 dulu. So daripada 8 kita nak pilih 6, kita guna 8C6. Okey. So lepas dah pilih tu kita perlu susun pula. So untuk susun tu kita guna formula tadi. Okey. Yang ni faktorial per 2. So disebabkan yang ni ada 6, so kita perlu tolakkan 1. Dia akan jadi 5 faktorial per 2. So yang ni boleh letak kurungan. So kita buat untuk nombor 7 pula. So 7 adalah 8C7. Okey. So yang ni sama juga. Kita ambil kurang 1 daripada 7, iaitu 6 faktorial per 2. Okey. Untuk yang ni pun sama juga. Kita ambil 8, pilih 8 dan kita susun. Okey. 8 tolak 1 dapat 7 faktorial per 2. Okey. So yang ni kita boleh tekan terus kalkulator. Kita akan dapat jawapan kita adalah 7080. Okey. Soalan nombor 9. Untuk soalan A dia cakap dalam satu ujian matematik 25% daripada pelajar gagal mencapai 50 markah. Jika 10 orang pelajar dipilih, hitung kebarangkalian bahawa tidak lebih 8 orang mencapai 50 dan ke atas. So dia nak kat sini kebarangkalian mencapai 50 markah ke atas. So kita perlu cari dia punya kebarangkalian berjaya dan kebarangkalian gagal. Okey, so untuk kebarangkalian gagal kita ada 25%. 25% adalah 25 bahagi dengan 100. Kita akan dapat 1/4. So kalau gagal 1/4, kalau yang lulus kita ambil P adalah 1 tolak 1/4. Kita dapat 3/4. So kita nampak yang ni adalah tajuk taburan binomial. Okey, so sekarang ni kita nak tidak lebih 8 orang. Maksudnya daripada 0 sampailah 8. Okey. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So untuk kita cari ke semua ni, kita akan dapat jalan kerja yang panjang. So apa yang kita boleh buat? Kita boleh salin dulu daripada 0 sampailah ke semuanya, iaitu 10 orang. So 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So total kebarangkalian daripada 0 sampai 10 adalah 1, betul tak? Yang kita nak hanyalah 0 sampailah 8. So apa yang kita boleh buat? Kita boleh ambil total kebarangkalian, tolak dengan kebarangkalian 9 dan 10 sahaja. Okey, so kita ambil 1 tolak dengan kebarangkalian 9. So kita buat kurungan. So kita boleh guna NCR. Okey, N kat sini adalah 10 orang, R adalah 9. Okey, dan kita boleh letak P dan Q, iaitu 3/4 dan 1/4. So untuk kuasa yang ni kita ambil kuasa 9. Untuk kuasa yang ni kita ambil 10 tolak 9. Okey, so tambah dengan 10 pula. 10 C10 3/4 1/4. Okey, kuasa yang ni kita ambil kuasa 10. Kuasa yang ni kita ambil 10 tolak 10. Dan kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan kita adalah 0.756. Okey, so untuk soalan B pula, dia cakap dalam sekumpulan guru, min dan varian bagi bilangan guru yang memiliki sebuah kereta proton ialah 6 dan 2.4 masing-masing. Okey, so dia cakap min adalah 6, varian adalah 2.4.
Okay, so formula untuk min adalah NP. Okay, so min adalah 6 NP. Okay, so sekarang ni untuk variant pula. Formula variant adalah NPQ. Okay, variant adalah 2.4. Okay, untuk MP ni kita boleh ambil jawapan tadi terus, iaitu 6. Alright, so 6Q. Dan kita dah boleh dapat jawapan untuk Q. Okay, so 2.4 equal to 6Q, 6X. So kita akan dapat jawapan X adalah 0.4 ataupun 2/5. So kita ambil 0.4 lah. Alright, so Q adalah 0.4. So kalau Q tu 0.4, kita nak cari P betul tak? Sebab kat sini kita nak cari kebarangkalian seorang guru yang dipilih. So kita nak kebarangkalian yang berjaya. So untuk cari P, kita ambil 1 tolak dengan 0.4 tolak dengan Q. So kita akan dapat 0.6. Alright. Okey, soalan nombor 10. Untuk soalan A adalah soalan indeks. So kita nampak kita ada nombor 4, 16 dan 64. So yang terkecil adalah 4. So kita perlu buat apa? Kita perlu tukar 16 dan 64 ni kepada asas 4. So untuk darab tu kita perlu tukar kepada kurungan dulu. 16 kuasa X tolak 2 1/64. So yang ni kita biarkan dulu. 16 ni kita perlu tukar kepada asas 4. So kita boleh try and error dekat calculator. Cuba dengan 4 kuasa 2 dulu. Okey, so kita akan dapat 16. So kita tukar kepada 4 kuasa 2. X tolak 2 letak dekat luar. So untuk 64 kita boleh try dengan calculator juga. 4 kuasa 3 dulu. So kita dapat, okey, 64. So tukar kepada 4 kuasa 3. So lepas tu apa kita perlu buat? Kita perlu tukar kepada 4 kuasa apa equal to 4 kuasa apa. Okey, so ini kita darabkan dulu. Kita akan dapat 4 kuasa X 4 kuasa 2X tolak 4. So ini kita naikkan ke atas, akan dapat kuasa negatif 3. Okay, so ini kita boleh tambah sebab darab. So 4X tambah dengan 2X tolak 4. Alright, so 4 kuasa negatif 3. So kita nampak yang ni kita dah sama dah dengan yang ni. Okay, so apa yang kita perlu buat? Kita perlu bandingkan kuasa pula. So kita bandingkan X tambah 2X tolak 4 equal to negatif 3. Dan kita boleh tekan calculator. Okay, X tambah dengan 2X, okay, tolak dengan 4 equal to negatif 3. Shift sub equal, jawapan kita dapat 1/3. Okay, so untuk B pula dia cakap luas sebuah segitiga bersudut tegak. So kita lukis dulu segitiga bersudut tegak. Dia cakap satu daripada sisinya mempunyai panjang 8 tolak 2 set 3. So yang ni adalah 8 tolak 2 set 3. So dia nak cari panjang sisi yang berserenjang dengannya. So yang berserenjang dengan ni adalah yang ni. So kita labelkan sebagai X dulu. Okay, so formula untuk luas segitiga bersudut tegak adalah 1/2 darab dengan panjang darab dengan lebar. Okay, so 1/2 darab dengan panjang. Panjang adalah 8 tolak 2 set 3. Lebar adalah X. Sama dengan luas. Luas adalah negatif 2 tambah 20 set 3. Okay, so ni kita panjangkan sikit dan kita boleh buat potong. So 2 bahagi 2 1, 8 bahagi 2 4, 2 bahagi 2 1. So kita akan dapat 4 tolak 1 set 3. Alright, X. Negatif 2 tambah 20 set 3. So yang kita nak adalah X. Alright, so kita perlu letak yang ni ke belah kanan, akan jadi bahagi. So negatif 20 set 3 per dengan 4 tolak set 3. Okey, so sekarang kita nak tukar ke bentuk A tambah B set 3. Kita perlu darabkan dengan conjugate. So darabkan dengan 4 tambah set 3. Atas pun darabkan dengan 4 tambah dengan set 3. So kalau kita ingat, A tolak B darab dengan A tambah B, kita akan dapat A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okay, so untuk bahagian bawah ni, yang ni adalah sama situasi dengan yang ni. Okay, so kita akan dapat untuk bahagian bawah A kuasa 2. A kat sini adalah 4. So 4 kuasa 2 adalah 16. So tolak B kuasa 2. So B adalah set 3.
Set 3 kuasa 2 kita akan dapat 3. Okey, untuk bahagian atas ni kita darab satu. Okey, negatif 2 darab 4 dapat negatif 8. Negatif 2 darab set 3 dapat negatif 2 set 3. 20 darab 4 set 3 kita akan dapat 80 set 3. Dan yang last sekali 20 set 3 darab dengan set 3. Ini kita boleh tekan kalkulator. Okey, 20 set 3 darab dengan set 3. Kita akan dapat 60. Okey, dan kita permudahkan. Okey, negatif 8 tambah 60 kita akan dapat 52. Okey, negatif 2 tambah 80. Tekan kalkulator, negatif 2 tambah 80 kita akan dapat 78 set 3. Okey, 16 tolak 3 adalah 13. So sekarang ni kita boleh pecahkan 52 per 13 tambah 78 set 3 per 13. Okey, dan kita nampak kita boleh permudahkan. Okey, 52 bahagi 13 kita akan dapat 4. Okey, 78 bahagi 13 pula kita akan dapat 6. Okey, so 4 tambah 6 set 3. Alright, dapat dah. Okey, soalan nombor 11. So untuk soalan A ni dia nak cari nilai T. So titik T ni koordinat adalah T0. Okey, so persamaan diberi adalah Fx equal to modulus 1 tolak 3x. So Fx kita masukkan kosong. Alright, 1 tolak 3x. X kat sini adalah T. Okey, so modulus kita boleh hilangkan terus sebab jawapan adalah kosong. 1 tolak 3t. Dan kita boleh tekan kalkulator. Kosong equal to 1 tolak 3t. T tu gantikan dengan x. Shift soft equal. So dapatlah kita punya t adalah 1 per 3. Okay, so untuk soalan 2 pula kita nak cari julat Fx yang sepadan dengan domain yang diberi. So domain kat sini adalah 0 hingga 5. So kita nak julat Fx. So julatnya adalah daripada bawah ni, iaitu 0 hinggalah ke atas ni. Okay, so maksudnya Fx kita adalah daripada 0 sampailah ke atas ni. So apa yang kita perbuat, kita perlu cari koordinat y dekat sini. Okay, so koordinat x adalah 5. Yang ni kita labelkan sebagai y. So kita ambil persamaan adalah modulus 1 tolak 3x. So Fx adalah y. Okay, 1 tolak 3x. X adalah 5. Dan kita boleh tekan kalkulator. 1 tolak 3, 5. Kita akan dapat negatif 14. Okay, so kalau negatif 14, modulus kita akan dapat jawapan positif, iaitu 14. So yang ni adalah 0 hingga 14. Alright, so kita buat untuk soalan B pula. Soalan B dia bagi kat sini fungsi f dan dia bagi objek dengan image. So kita salin dulu. F objek adalah 2x tolak 4. Image adalah 3x tambah 1. Okay, so soalan nak cari Fx. So kalau tak nak keliru, x tu kita ganti dengan huruf lain. So kita ganti dengan huruf K. Okay, so kita cari dulu Fk. Alright, so kita nampak K ni sama dengan 2x tolak 4. Okay, so macam mana kita nak cari x ni, kita perlu ungkapkan dulu x dekat sini. Okay, so kita akan dapat K tambah 4 equal to 2x. So x adalah K tambah 4 per 2. Okay, dan kita masukkan x ni dalam ni. Okay, so 3 K tambah 4 per 2 tambah 1. So Fk ini kita darabkan ke dalam. Kita akan dapat 3K tambah 12 per 2 tambah 1. So kita boleh samakan penyebut. Darabkan dengan 2, darabkan dengan 2. So kita akan dapat kat sini, bawah dah sama, kita boleh salin terus 2. Atas kita boleh salin balik 3K tambah 12 tambah 2. So kita dapat Fk adalah 3K tambah 14 per 2. So soalan nak cari Fx. So yang K ni semua kita tukar kepada x.
Right, fx equal to 3x tambah 14 per 2. Alright, settle. Okey, soalan nombor 12. So, diberi sin B equal to Q. So, dia cakap sudut B adalah 90 hingga 180. So, first kali kita perlu tentukan kuadran ataupun sekuan bagi sudut B. So, kita lukis dulu macam ni. Okey, so yang ni adalah 0 darjah, yang ni 90 darjah, yang ni 180, yang ni 270 dan yang ni 360 darjah juga. Okey, so dia cakap yang ni adalah 90 hingga 180. So yang ni adalah sukuan yang kedua. Okey, sukuan kedua. So untuk sukuan kedua, sin adalah positif. Maksudnya Q ni adalah nilai yang positif. Okey, alright. So untuk sukuan kedua ni kita perlu buat segitiga bersudut tegak dulu. Okey, kita labelkan dekat sini adalah sudut B. Okey, sudut B. Dan kita perlu selesaikan segitiga bersudut tegak ni. Okey, so kita nampak sin B adalah Q. So kita perlu adakan pecahan iaitu Q per 1. So kalau kita ingat, sin adalah tentang per hypotenuse. So Q ni adalah tentang, alright, per hypotenuse. Satu ni adalah hypotenuse. Okey. So untuk tentang kepada B adalah Q. Alright. Hypotenuse adalah 1. So untuk cari sisi yang ni, kita ambil 1 kuasa 2 tolak Q kuasa 2 punca kuasa. Okey. So 1 kuasa 2 kita boleh permudahkan jadi 1. Jadi jom kita cek. Untuk sisi hypotenuse kita akan dapat jawapan positif. So betul lah yang ni adalah positif. So untuk belah ni pula, yang ni adalah naik ke atas. So bila naik ke atas, jawapan dia mesti positif. So Q ni positif. So betul lah. So untuk bahagian yang ni pula, yang ni dia ke kiri. Okay, so bila ke kiri, jawapan yang ni mesti negatif. Tapi kita nampak yang ni positif, betul lah. So apa yang kita perlu buat, kita perlu tukar yang ni kepada negatif. Okay, jadi dah selesai dah. Jadi jom kita buat sek B. Okay, so kita ingat sek huruf ketiga adalah K. Okay, so maksudnya kalau cos adalah sebelah per hypotenuse. Okay. Okay, kalau sek pula adalah terbalik kepada cos, iaitu hypotenuse per sebelah. Okay, so maksudnya hypotenuse kat sini adalah 1 per dengan sebelah, iaitu negatif punca kuasa 1 tolak Q kuasa 2. So negatif ni kita boleh letak dekat tengah ataupun dekat atas. Okay, alright. So letakkan dekat sini. So untuk soalan B pula. Okay, soalan B kita nak cos kuasa 2 B per 2. So kita nampak B per 2 ni adalah sudut separuh. So untuk sudut separuh kita boleh tengok dekat formula cos 2A. So kita boleh ubah suai menjadi sudut separuh. Okay, kita nampak kat sini kita ada 3 pilihan. Sama ada yang ni ataupun yang ni. Okay, tapi kita nampak kita ada cos kuasa 2. Betul tak? So apa yang kita perlu buat, kita perlu ambil yang ada cos kuasa 2. So kita ambil yang ni. Okay, so 2 cos kuasa 2A tolak 1 equal to cos 2A. Okay, lepas tu kita nak kat sini cos kuasa 2B per 2. So ni kita gantikan dengan B per 2. Okay, gantikan dengan B per 2. Okay, yang ni pun kita perlu gantikan dengan B per 2 juga. Okay, lepas tu kita selesaikan. 2 cos kuasa 2 B per 2 tolak 1 cos. So 2 dengan 2 ni boleh potong, tinggal B sahaja. Okay, so yang kita nak hanyalah cos B per 2 ni. So negatif 1 pindah sebelah, dia akan jadi tambah. So 2 cos kuasa 2 B per 2 equal to cos B tambah 1. Yang kita nak hanya yang ni. Alright. So 2 tu kita pindah sebelah, akan jadi bahagi cos B tambah 1 per dengan 2. Okay, so cos adalah sebelah per hypotenuse, betul tak? So kat sini sebelah. Okay, sebelah adalah negatif punca kuasa 1 tolak Q kuasa 2 per hypotenuse. Hypotenuse adalah 1. So per 1 tak tulis pun tak apa. Right, tambah 1 per dengan 2.
Okey, settle. Okey, soalan nombor 13. So, untuk soalan A dia cakap titik P membahagi garis MN. So, kita lukis dulu garis MN. M adalah 5, 6. Okey, N dekat sini adalah R1. So, titik P membahagi. So, P dekat sini. Okey, so P adalah 8S. Okey, so persamaan diberi adalah 2 MP equal to 3 PN. Okey, so sekarang ni kita nak cari nisbah dekat sini. So, apa yang kita perlu buat? Kita perlu ubah sesuai persamaan ni. So, untuk bahagian kiri semua huruf, untuk bahagian kanan semua nombor. Okey, so akan jadi 2 MP. PN pindah sebelah akan jadi bahagi. Okey, sama juga 2 ni pindah sebelah akan jadi bahagi. So, 3 bahagi 2. So, nisbah MP adalah 3. Nisbah PN adalah 2. Okey. So, untuk cari koordinat 8 ni, apa yang kita perlu buat? Kita perlu crosskan 5 dengan 2. Okey. R dengan 3. Okey. So, untuk cari 8, kita ambil 5 darabkan dengan 2. Tambahkan dengan R darabkan dengan 3. Okey, bahagi dengan total nisbah iaitu 3 tambah 2. Okey, so untuk koordinat Y pun sama. Untuk cari S ni, kita ambil 6 crosskan dengan 2. 1 ni crosskan dengan 3. Okey, so dia akan jadi dekat sini 6 darabkan dengan 2. Tambahkan dengan 1 darabkan dengan 3. Bahagikan dengan total nisbah 3 tambah 2. So, ini kita boleh tekan terus kalkulator. Okey. So, ambil 8 equal to. Okey. So, kita ambil dekat sini pecahan 5 darabkan dengan 2. Tambahkan dengan R3. Gantikan dengan X 3 per dengan 3 tambah 2. Shift sub equal. So, jawapan kita dekat sini R adalah 10. Okey. So, untuk S pula kita boleh terus kira. 6, 2 tambah 1, 3. Alright, bahagikan dengan 3 tambah 2. Alright, so kita akan dapat 3. Okay, so jom kita buat untuk soalan B pula. Okay, untuk soalan B kat sini dia ada bagi satu persamaan. So, persamaan ni adalah dalam bentuk pintasan. Okay, di mana 10 ni adalah pintasan X sebab berada bawah X. Okay, dan 6 ni adalah pintasan Y. Okay, so pintasan Y dekat sini adalah 6. So, yang ni adalah 6. Yang ni adalah 10. So, maksudnya kat sini 6 adalah sama dengan 2T. Okay. So, jom kita buat soalan 1. Dia nak cari nilai T. So, 6 adalah pintasan Y. Sama dengan 2T. So, kita dapat T adalah 6 bahagi 2. Iaitu 3. Okay. So, untuk soalan 2 pula. Dia nak cari persamaan garis lurus yang melalui Q dan berserenjang dengan PQ. So, apa yang kita perlu buat kalau dia cakap berserenjang dengan PQ ni? Kita perlu cari kecerunan PQ dulu. Okay. So, untuk kecerunan kita boleh guna formula negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Okay. So, kita nak cari kecerunan PQ. Okay. Negatif pintasan Y. Pintasan Y kat sini adalah 6. Betul? Pintasan X dekat sini adalah 10. So, tekan kalkulator. Negatif 6 per 10. Kita akan dapat negatif 3 per 5. So, yang kita nak adalah kecerunan yang serenjang dengan PQ. So, kita boleh guna formula M1 darab dengan M2 equal to negatif 1. Okay. So, M untuk PQ ni adalah negatif 3 per 5. Yang kita nak cari adalah kecerunan yang baru. Okay. So, kita boleh tekan kalkulator. Negatif 3 per 5. M2 ni gantikan dengan X equal to negatif 1. Okay. Shift sub equal. So, kita dapat jawapan kita adalah 5 per 3 untuk kecerunan. Okay. So, untuk buat persamaan kita guna Y equal to MX tambah C. Okay. So, Y dekat sini adalah Y. Kecerunan adalah 5 per 3. C adalah pintasan Y. So, dia cakap yang ni adalah melalui Q. So, Q ni adalah pintasan Y, betul tak? Okay. So, kat sini kita punya pintasan Y adalah 6. Alright, so settle.
Okey, soalan 14. So, rajah 4 menunjukkan sektor ACD berpusat A dan berjejari 17. So, kat sini panjang AC adalah 17. Okey, OBE ialah satu sektor lain berpusat di O dan berjejari R. So, OBE, jejari adalah R. Yang ni pun R. Okey, so diberi bahawa BC adalah 3. So, kalau yang ni 3, yang ni kita boleh ambil 17 tolak 3, iaitu 14. Okay, so kat sini OA adalah 5. So yang ni adalah 5. So untuk soalan A dia nak cari nilai R. Apa yang kita boleh buat? Kita boleh keluarkan segitiga AOB ni. Okay, so yang ni AOB, panjang yang ni 14, 5R. Sudut yang ni adalah pi over 4. Okay, so kalau dalam tajuk segitiga kita nak cari nilai R, kita boleh guna formula cosine rule. Okay, iaitu R kuasa 2 equal to 14 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tolak 2. 14, 5 cos theta. So, theta kita nak dalam darjah. So, yang ni dalam radian. Kita perlu tukar kepada darjah dulu. Okay. So, kita ambil dalam kalkulator pi over 4. Okay. So, nak tukar kepada darjah, kita perlu bahagikan dengan pi, darabkan dengan 180. So, kita akan dapat 45 darjah. So, yang ni cos 45. Right? So, kita boleh tekan kalkulator 14 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tolak 2. 14, 5 cos theta. Right? So, kita dapat kat sini jawapan untuk R kuasa 2. Yang kita nak hanya R. So, kita ambil punca kuasa jawapan tadi. So, kita akan dapat 11.0456. So, saya ambil 4 titik perpuluhan. Okay. So, kita buat untuk soalan B pula. Dia nak cari sudut BOD dekat sini. So, apa yang kita boleh buat? Kita boleh cari sudut dekat yang ni dulu. Okay. So, kita salin balik segitiga yang ni tadi. Okay. Panjang yang ni 14, 5. Yang ni 11.0456. Sudut yang ni tadi adalah 45. Okay, yang kita nak adalah sudut yang dekat sini. So, apa yang kita boleh buat? Kita boleh guna formula sine rule. Okay, so yang ni bertentangan dengan yang ni. Sudut yang ni bertentangan dengan yang ni. Okay, so sine sudut yang kita nak bahagi dengan sisi bertentangan, iaitu 14 equal to sine 45 bahagi sisi bertentangan 11.0456. So, boleh tekan kalkulator. Okay, sin X per dengan 14 equal to sin 45 bahagi dengan 11.0456. Tekan shift soft equal. So, kita akan dapat kita punya theta kita dekat sini adalah 63.67. Tapi kalau tengok balik, sudut yang ni adalah sudut cakah. So, apa yang kita boleh buat kat sini? Kita boleh ambil 180 tolak dengan sudut yang kita dapat. Okey. So, 180 tolak dengan 63.67. So, kita dapat kat sini 116.33. Okey. Okey, lepas tu kita nampak kita nak sudut yang biru ni, betul tak? So, sudut biru ni adalah sudut BOD. So, untuk sudut BOD, kita boleh ambil 180 tolak dengan sudut yang kita dapat tadi. 180 tolak dengan 116.33. Okey, tolak dengan 116.33. Kita akan dapat jawapan kita adalah 63.67. Tapi dia nak dalam radian, betul tak? So, kita perlu tukar kepada darjah radian. So, kita ambil 63.67 bahagi dengan 180 darab dengan pi. Okey. So, kita akan dapat jawapan kita dekat sini adalah 63.67 bahagi 180 darabkan dengan pi. Okey. So, kita dapat jawapan kita adalah 1.1113. Okey. 1.1113. Okey, jadi jom kita buat soalan C pula. Okay, so untuk soalan C ni kita nak cari luas. So, nak cari luas tu kita boleh cari luas keseluruhan dulu, iaitu luas ACD. Okay,
So kita boleh cari luas ACD. Okay, so kita perlu tolakkan dengan luas segitiga yang kita cari tadi tu, segitiga yang ni, dan kita boleh tolakkan dengan luas OBE, sektor OBE. Okay, OBE. So kita labelkan ke semua maklumat dulu. Yang ni A, O, B. Okay, so untuk cari luas ACA yang ni adalah formula sektor, iaitu 1/2 R kuasa 2 theta. Okay, so 1/2. R dekat sini adalah 17. So 17 kuasa 2 theta. So theta dekat sini adalah pi over 4. Okay, so untuk yang ni pula adalah luas segitiga. So kita tengok sudut yang ni tadi kita dapat 45 darjah. Okay, panjang yang ni tadi kita dapat AB adalah 14, AO adalah 5. So untuk cari luas kita boleh guna 1/2 darab 14 darab dengan 5 sin 45. Okay, so untuk yang ni pula kita guna sama juga, 1/2 R kuasa 2 theta. So kat sini R dia dekat sini adalah yang kita dapat tadi, 11.0456. Okay, 11.0456 kuasa 2 theta. So theta yang kita dapat dekat sini tadi adalah yang biru ni, iaitu 1.1113. So kita nak yang ni dalam rad. Okay, so apa yang kita boleh buat lepas ni, kita tekan je kalkulator panjang-panjang. Okay, so kita akan dapat jawapan kita adalah 20.9491. Okay, alright, siap. Okay, soalan 15. So untuk soalan A dia cakap gaji permulaan adalah 18,000. Okay, lepas tu dia cakap 5% kenaikan gaji tahunan. So kalau peratus kita guna operasi darab. Okay, so 5% darabkan dengan 105/100. Ataupun kalau kita permudahkan, dia akan jadi 1.05. Okay, so yang ni operasi darab. Kalau operasi darab, yang ni adalah janjang geometri. Okay, nilai A adalah 18,000. Nisbah sepunya R adalah 1.05. So dia cakap dia nak menyimpan 25% daripada tempoh gaji selama 5 tahun. So kita perlu cari dulu jumlah gaji selama 5 tahun. So kita perlu guna formula SN, iaitu formula jumlah. So SN untuk janjang geometri adalah A R kuasa N tolak 1 per R tolak 1. Okay, so yang ni kita nak 5 tahun. So S5. Okay, A adalah 18,000, 1.05, N adalah 5 tolak 1 per dengan 1.05 tolak 1. So ini kita boleh terus tekan kalkulator. Okay, 18,000 darabkan dengan 1.05 kuasakan dengan 5 tolak 1. Okay, perkan dengan 1.05 tolak 1. So kita dapat kat sini 99461.3625. Okay, tapi kat sini kita nak menyimpan 25%. So kita boleh ambil 25/100 darabkan dengan jawapan tadi. Okay, so darabkan dengan yang ni. So ambil 25/100 darabkan dengan 99461.3625. Okay, so kita nak RM terhampir. So jawapan kita dekat sini adalah RM 24865. Okay, so jom kita buat untuk soalan B pula. Okay, soalan B ni kita diberi 3 sebutan, iaitu 3x tambah 1, 25 dan x kuasa 2 tolak 5. So yang ni adalah janjang aritmetik. So kalau janjang aritmetik, yang ni tolak yang ni kita dapat beza sepunya, iaitu D. So yang ni pun sama, yang ni tolak yang ni kita dapat beza sepunya. So beza sepunya dengan beza sepunya adalah sama. So 25 tolakkan dengan 3x tambah 1 ni adalah sama dengan x kuasa 2 tolak 5 tolakkan dengan 25. Okay, so kita kembangkan yang ni. Tolak 3x tolak 1, x kuasa 2 tolak 30. Okay, so untuk bahagian ni kita letak belah kiri.
Yang ni kita letak belah kanan dulu, okey. So X kuasa 2 tolak 30, 25 tolak 3X tolak 1. So kita susun semua ke belah kiri. X kuasa 2. Negatif 3X pindah ke dapat 3X. So untuk nombor ni kita boleh tekan negatif 30. Okey. 25 pindah akan dapat tolak 25. Okey. Negatif 1 pindah akan dapat tambah 1. So yang ni adalah negatif 54. So kita buat kuadratik. Nilai A adalah 1. Nilai B adalah 3. Nilai C adalah negatif 54. So kita dapat kat sini X adalah 6. Dan X satu lagi adalah negatif 9. So faktorkan X tolak 6. X tambah 9. Okey. So untuk pastikan jawapan mana yang betul, kita perlu pastikan beza sepunya yang kita dapat adalah lebih daripada 10. So apa yang kita perlu buat? Kita perlu cari dulu beza sepunya. So beza sepunya adalah 25 tolakkan dengan 3X tambah 1. Okey. So kat sini dia ada dua jawapan. Satu untuk X6, satu untuk X negatif 9. So kita buat untuk yang ni dulu. Okey, 25 tolakkan dengan 3, 6 tambah 1. Okey. So ni tekan dulu kalkulator. 25 tolakkan dengan 3, 6 tambah 1. So kita dapat kat sini 6. So kita buat untuk yang ni pula. Okey, 25 tolakkan dengan 3, negatif 9 tambah 1. So 25 tolakkan dengan 3, negatif 9 tambah 1. So kita dapat 51. So kita nampak kita nak kat sini beza sepunya yang lebih daripada 10. So yang ni kurang daripada 10, yang ni kita reject. Okay. So bila yang ni reject, X ni pun kita perlu reject. Okay. So jawapan X kita adalah negatif 9. Okay. So cakap seterusnya, tentukan sebutan pertama jika X kuasa 2 tolak 5 adalah sebutan yang ke-10. Okay. So formula untuk sebutan adalah A tambah N tolak 1D. So kita nak sebutan yang ke-10. So kita ambil A tambah 10 tolak 1D. Okey, so sebutan ke-10 yang diberi adalah X kuasa 2 tolak 5. Okey, so A yang kita nak cari. Okey, yang ni 9D. D tadi kita dapat 51. Okey, so X ni kita boleh ganti dengan jawapan kita iaitu negatif 9. Alright. So A tambah 9, 51. Dan kita dah boleh dapat jawapan A. So kita ambil je kalkulator. Negatif 9 kuasakan dengan 2 tolak 5 equal to A. A tergantikan dengan X tambah dengan 9D 51. So tekan shift sub equal. Terdapat jawapan kita adalah negatif 383. Alright, siap dah.